Okey, Assalamualaikum kepada semua follower Pa Emma. Okey, bersama saya Amy dalam sesi live Bincang Sihat #Duduk Rumah. Okey, sepanjang bulan Oktober ni kami akan siarkan video-video perkongsian daripada pakar pilihan Pa Emma. Istimewanya minggu ni live Pa Emma sedikit berbeza. Kita bersiaran bersama pakar-pakar yang kita pilih dari hospital-hospital yang terpilih sempena dengan ulang tahun Pa Emma yang ke-20. Okey, bagi semua follower yang bersama kami, teruskan bersama hingga ke hujung siaran dan jangan lupa share. Okey? Okey, bersama Pa Emma hari ini Dr. Farizatul Azna binti Saroni, Pegawai Perubatan Poliklinik Ideal di bawah pengurusan Kajang Plaza Medical Center atau ringkasnya KPMC. Okey, doktor dengar saya? Ya, Puan. Okey, dengar. Okey, doktor, kita ada topik yang mengenai anak. Mungkin doktor boleh ceritakan topik yang kita nak minta doktor kupas hari ini, cara simpan ubat yang betul. Okey. Mungkin untuk yang pertama ni, soalan yang pertama, boleh doktor terangkan tak macam mana cara nak simpan ubat yang betul? Yalah, terutama sekarang ni kan rumah yang ada anak kecil yang orang kata ubat yang bermacam-macam warna, macam-macam bentuk, anak mungkin mudah tertarik. Terutama anak yang baru pandai merangkak ke, berjalan ke, kalau kita salah letak ubat, mungkin doktor boleh terangkan sikit mengenainya tu. Okey, Assalamualaikum Puan Amy dan semua pendengar Pak Emma. Okey, so tu adalah soalan yang paling biasa lah sebenarnya orang tanya, sebab benda ni adalah masalah yang biasa dihadapi oleh orang tua dekat rumah. Satu, kenapa ubat dekat rumah banyak. Kedua, budak-budaknya pun banyak. Ubat-ubat sekarang berwarna-warni, menarik perhatian. Okey, jadi kita kena tahu macam mana cara penyimpanan yang betul untuk mengelakkan daripada terjadi masalah-masalah yang tak diingini lah. Okey. Pertama sekali untuk penyimpanan ubat, kita kena kenal pasti dulu bahawa ubat ni ada banyak jenis. Okey, ada yang tablet, ada yang berbentuk sirap, ada yang berbentuk injeksi ataupun suppository ataupun ubat yang kita masukkan ke bahagian kemaluan. Okey. Jadi kita kena kenal pasti ubat-ubat tu dan kita kena asingkan ikut dia punya kategori. Lepas tu barulah kita simpan ikut dia punya direction dia lah untuk masing-masing ubat. Okey? Okey. Pertama, kita nak kenal pasti ubat, kena tengoklah sendiri kat ubat tu, perhatikan dia punya label. Dekat sini saya buat contoh ubat lah ya. Contohnya paling biasa kita akan tengok dekat rumah ada ubat jenis cecair macam ni. Okey, dalam botol. Contohnya sirapnya paracetamol. Okey. Paracetamol ni biasalah demam, budak-budak semua akan ada dekat rumah. Okey, tengok dekat botol, dekat botol ni dia akan ada tulis direction. Direction dia dalam macam mana cara penyimpanan. Ubat-ubat disimpan berdasarkan suhu. Ada ubat yang perlu disimpan di suhu bilik, ada ubat yang perlu disimpan di dalam suhu sejuk, atau ada juga ubat disimpan di dalam peti beku. Tapi biasanya peti beku tu untuk kegunaan dekat klinik atau hospital lah, dekat rumah tak ada. Okey. Contohnya paling biasa saya bagi contoh paracetamol.
dia adalah berbentuk sirap yang berbahan pengawet. Okey, maksudnya mengekalkan efikasi, mengekalkan keberkesanan ubat. Okey, jadi tersebut tak perlu untuk kita simpan di dalam peti sejuk sebenarnya. Sebab dia dah ada bahan pengawet kat situ. Okey, maksudnya doktor, kalau kita tak simpan dalam peti sejuk, kita hanya letak di orang kata suhu bilik biasa je, ubat paracetamol yang sirap ni. Betul. Okey. So berapa lama kalau kita boleh, lepas pada ubat yang kita buka tu, kita boleh simpan di luar kalau kita tak letak di dalam peti? Okey, untuk contoh saya bagi satu yang paracetamol tadi, dia boleh simpan di suhu bilik dalam masa, sebenarnya kalaulah dia berbahan pengawet boleh dalam masa 2 bulan. Tetapi paracetamol biasanya kita akan bagi bukan dalam jumlah yang banyak. Dia kalau kita kira dos dia dan penggunaan dia akan habis dalam masa 3 ke 5 hari untuk satu botol. Okey, jadi itu pastikan ubat yang kita pakai adalah ubat yang dipakai untuk sakit yang sekarang. Bukan bererti satu yang dulu punya kita pakai untuk sekarang. Sebab dia punya penyimpanan dekat suhu bilik tu macam mana. Okey, maksudnya kalau ubat lebih daripada 2 bulan, better ibu-ibu buanglah ubat tu. Tak payah pakai lagi lah untuk anak. Betul. Itu adalah untuk ubat yang berpengawet lah, contohnya paracetamol tadi. Contohnya adalah antibiotik. Okey. Antibiotik kalau puan nampak dia berbentuk serbuk. Betul. Kena bancuh kan? Betul. Kalau dekat klinik akan simpan dalam bentuk serbuk. Serbuk ni boleh simpan dalam suhu bilik je. Tapi kita pakai, kita akan bancuh kan? Okey, bila dia dah bancuh tu, itu perlu disimpan di dalam peti sejuk ruang tengah dan dia akan expire dalam masa 7 hari. Okey. Maksudnya kalau apa Dr. Fitri? Aku minta tengok dia bahagian apa label dia akan ada tulis. Okey. Kalau misalnya tulis paling maksimum pun 14 hari je. Okey. So apa-apa ubat kita perlu tengok pada label lah ya. Bukan hanya kita kata sayanglah nak buang sebab beli mahal-mahal, lepas tu pakai 2-3 kali, simpan dulu dalam peti. Tak boleh macam tu, tanggapan macam tu? Sebab kalau kita simpan dalam cara yang salah, yang pertama kesanan ubat tu sendiri dia akan dah. Okey. Kebersihan, hygiene ataupun sanitasi ubat tu sendiri. Wap ataupun udara yang terkumpul dia boleh jadi tempat pembiakan bakteria. Okey. Doktor, yang macam mungkin pengalaman kita sendiri, mungkin saya sendiri pun akui jugalah lepas pada kita guna ubat demam anak ke ubat sesama anak, saya memang akan simpan juga dalam peti. Tapi apabila 2-3 bulan lepas pada tu saya guna. Tapi kalau kita anggap dalam peti tu kuman susah untuk nak membiak lah kita katakan ubat tu. Sebenarnya tanggapan tu memang salah dan after 2 bulan walaupun anak kita demam ke, tak sesama ke, kita buang je ubat tu Betul. Okey. Kenapa kita kata tu salah? Sebab bila masuk dalam peti sejuk, udara dalam botol tu dia akan kondensasi dan ada wap. Dekat tudung tu. Betul. Tempat pembiakan. Okey, baru tahu. Okey. Maksudnya sekarang ni jangan sayanglah untuk nak buang ubat tu. Nak pakai, beli yang baru after 2 bulan tu Betul. Okey doktor, mungkin juga kalau ubat yang jenis pil kan macam Panadol apa semua tu, dia ada expired juga kan. Yang tu tak apa sehingga orang kata macam contoh expired dia tahun depan ke, kita dapat ubat demam contoh yang Panadol tu, kita dah pakai dalam 3-4 kali, lepas pada tu dah okey, kita simpan, boleh guna lagi lah untuk walaupun tak ni lagi. Okey, generally untuk ubat tablet, dia punya peraturan dia cuma adalah simpan di suhu bilik dan elakkan direct sunlight. Okey. Jadi kalau misalnya penyimpanan satu suhu bilik kita tak dapat nak jaga, yang kedua sunlight kita tak dapat nak jaga, jadi walaupun tarikh expired belum sampai, jangan pakai.
Contohnya Okey. ubat kita tertinggal dekat dalam Kereta. dashboard kereta. Okey. Kedua, kita simpan ubat tu dekat dapur, kena direct sunlight daripada tingkap. Okey. So benda-benda tu dapat merubah jugalah dia punya efikasi ubat. Jadi Okey. Oh, maksudnya tak boleh direct pada cahaya matahari lah ubat-ubat yang tablet ni betul. Okey, alright. Okey doktor. Doktor, ni soalan ni tak berkait dengan cara penyimpanan ubat, tapi alang-alang dah pasal ubat ni saya nak tanya doktor. Okey, yang ubat kita masuk ikut punggung tu, yang anak punya tu. Okey, yang biasa kan kita sebagai mak-mak ni risau kalau malam tiba-tiba anak demam panas. Jadi sebelum nak bawa anak pergi jumpa doktor esoknya tu, kita masukkan dulu ubat punggung tu. Betul tak cara kita buat untuk anak? Takut, yelah kadang-kadang kita tak tahu efek untuk anak tu ubat tu sesuai ataupun tak, suhu berapa yang sepatutnya ubat punggung ni digunakan untuk anak. Mungkin doktor boleh terangkan sikit. Okey, biasa tu bila budak demam, ibu bapa akan panik. Okey, bila panik, dia punya fikiran adalah nak turunkan suhu dengan cepat. Okey. Betul, ubat yang masuk dalam punggung, ubat demam masuk dalam punggung, dia punya efek akan lebih cepat daripada makan. Okey. Tapi kita walaupun kita bagi ubat tu dia punya efek dia bagus, tapi dia satu adalah kita memberikan trauma kepada kanak-kanak sebenarnya. Okay. Jadi kalau saya advice daripada saya adalah bila demam anak tidak terlalu tinggi, tidak lebih dari 39, 38.5, yang tu cuba ubat makan seperti biasa. Okey. Demam dia turun ataupun tidak. Okey. Kemudian step yang boleh dibuat juga adalah kita panggil tepid sponging ataupun dengan tuala basah. Okey, itu bantu menurunkan suhu. Kalau demam tak terkawal lagi, kemudian barulah next stepnya kita akan bagi ubat suppository tadi. Okey. So ubat tu tak boleh sembarangan lah kita masukkan. Suhu 39 baru kita masukkan. Betul. Sebaik-baiknya lah. Kalau 38, 38.5 tu better ubat minum dululah. Ubat yang sirap dulu Okey. Okey doktor. Saya rasa itu sahaja soalan yang kita nak tanya pada doktor dan juga perkongsian yang bermanfaat daripada doktor. Mungkin ramai juga lah mak-mak yang baru tahu cara penyimpanan ubat yang betul macam mana, cara nak buang tu waktu bila yang sesuai. Okey, so dengan info yang doktor kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh semua papa dan mama di luar sana. Okey doktor, kita akan berjumpa lagi untuk next live kita esok. Nanti kita akan bersiaran dengan topik yang lebih menarik lagi. Okey, jangan lupa untuk sharekan video ni kepada semua follower Pak Emma dan hashtag kita ialah duduk rumah. Okey, assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam.